Dapatkan maklumat sahih, fahami proses PRU DUN Sabah ke-17. Nasihat Akademi Pilihan Raya APR kepada pengundi di negeri ini. Pengarah APR Hasanul Ishraf Naim berkata, maklumat tepat penting bagi memastikan rakyat tidak terpengaruh dengan berita palsu serta membantu meningkatkan penyertaan 1.78 juta pengundi berdaftar untuk keluar mengundi pada 29 November depan. Kalau kita dapat konsumer, belum tentu kesahihannya lagi. So kita mengharapkan bahawa bila you nak cepat maklumat tentang pilihan raya, dapatkan daripada sumber yang sah. Kalau tentang pilihan raya, sama ada daripada SPR atau Akademi Pilihan Raya. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Sini Ada Cerita dan Sembang Ekspresi Sabah FM. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, usaha meningkatkan kesedaran golongan muda untuk keluar mengundi perlu dipergiat. Undi golongan ini penting dalam menentukan keputusan pilihan raya dan masa depan politik serta pembangunan negeri. Saya rasa peranan daripada orang atasan, mungkin ibu bapa atau siapa-siapa sajalah, perlu mengambil satu inisiatif untuk menggalakkan dorang supaya turun mengundi. Kita kena nyatakan pada mereka betapa pentingnya hujung jari mereka untuk mengundi pada kali ini. Maksudnya di sini kita perlu cari inisiatif untuk menggalakkan supaya mereka ini lebih faham apakah tanggungjawab mereka. Kalau kita di Sabah ni kita lihat yang banyak dikhawatiri oleh rakyat Sabah ni, khususnya pengundi-pengundi muda ni, yang mana kita pengaruh daripada media sosial yang sangat meluas. Jadi dengan adanya pilihan raya ini, saya menyeru kepada pengundi-pengundi muda agar turun mengundi, laksanakan tanggungjawab anda. Apa yang kita buat pada hari ini ataupun undian anda itu akan menentukan di mana arah kerajaan pada masa akan datang. Perkukuh kepimpinan sektor awam Sabah ke arah ekonomi pintar, inklusif dan mampan. Matlamat utama Persidangan Kepimpinan Ekonomi Berprestasi Tinggi HIPEL 2025. Bertemakan membina ekonomi pintar, teknologi, data dan dasar strategik, HIPEL 2025 memberi fokus kepada pencapaian hasil, membina kepercayaan serta nilai lestari kepada rakyat. Ia bukti komitmen kerajaan negeri membina ekonomi pintar berdaya tahan yang dilaksana melalui pemarkasaan teknologi, penggunaan data dan pelaksanaan dasar strategik berpaksikan integriti serta visi jangka panjang. Demikian menurut Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri JPAN, Datuk Zainuddin Aman dalam ucapan perasmiannya di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Pengarah JPAN, Celestina Aaron. Jelas Datuk Zainuddin, teknologi menjadi pemacu inovasi serta membantu membuat keputusan berasaskan data yang lebih tepat sekaligus memastikan kemajuan negeri digerakkan dengan halatuju yang jelas. Lebih 350 penjawat awam menyertai persidangan anjuran Institut Latihan Sektor Awam Negeri INSAN dengan kerjasama JPAN ini. Bagi membina negeri yang saling berhubung dan berdaya maju, persidangan kali ini turut menekankan kepentingan kemahiran digital dan kolaborasi antara kerajaan, industri, akademia serta komuniti. JAKIM komited bantu agensi agama negeri dalam memperkukuh aktiviti dan pembangunan pendidikan Islam di Sabah. Ini termasuk pelantikan guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA bagi tahun 2026. Menurut Pengarah JAKIM Cawangan Sabah, Dr. Baharudin Osman, setakat ini terdapat 2,400 guru KAFA di seluruh Sabah. Sementara kira-kira 200 kekosongan akan diisi dalam masa terdekat. Penempatan guru KAFA ini dijangka dapat memperkukuh lagi penyampaian ilmu agama sekaligus memastikan ajaran Islam terus sampai ke seluruh pelosok negeri. Alhamdulillah, peranan mereka agak besar dalam membantu pendidikan bersama dengan Jabatan Agama Negeri, dan kini kekosongan tu ada dalam 200. Kita akan cuba penuhilah untuk manfaat anak-anak negeri di Sabah ni. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Musa mengenai pelantikannya sebagai pengarah JAKIM Cawangan Sabah yang baharu berkuat kuasa 10 September lalu menggantikan Datuk Nurjeli Dais yang bersara wajib.
Ke arah memperkukuh pembangunan modal insan luar bandar, kerajaan disaran mempertimbang pembinaan kolej komuniti di daerah Sipitang. Menurut Ahli Parlimen Sipitang, Dato' Madbali Musa, hasrat membina kolej berkenaan telah dibangkitkan sejak rancangan Malaysia ke-10 namun belum direalisasikan. Pembinaan kolej ini penting bagi menyediakan peluang pendidikan kemahiran kepada anak tempatan yang kini terpaksa ke Beaufort atau Tenom untuk mengikuti program TVET. Anak-anak muda Sipitang hari ini terpaksa berulang-alik jauh ke Beaufort dan Tenom, menempuh perjalanan 60 hingga 90 km hanya untuk mengikuti program kemahiran. Ramai akhirnya kecundang bukan kerana tiada minat tetapi kerana jarak dan kekangan. Dalam sidang Parlimen, Dato' Madbali memberitahu Sipitang berpotensi besar sebagai pintu selatan Sabah dan lokasi kepada Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang Sogip sekaligus memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Dalam perkembangan lain, beliau menggesa kerajaan memperkukuh peranan Angkatan Pertahanan Awam APM di Beaufort yang sering dilanda bencana banjir. Peruntukan tambahan diharap dapat disalurkan bagi meningkatkan aset, logistik dan peluang kenaikan pangkat pegawai APM yang berprestasi. Program Geng Bubut Sabah VFM bukan sekadar hiburan. Sebaliknya, platform memperkukuh jalinan dengan komuniti sekolah di seluruh negeri selaras usaha RTM mendekatkan radio dengan pendengar. Program Geng Bubut Sabah VFM turut memberi peluang kepada pelajar sekolah menengah mengenali dunia penyiaran sambil mengasah keyakinan diri dan kemahiran komunikasi. Di SMK Pengalat Papar, inisiatif radio RTM di lokasi ini berlangsung meriah, melibatkan hampir 200 pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2025. Okey, syukur alhamdulillah saya sangat terhujah sebenarnya dengan program ini dan juga ini adalah merupakan program pertama yang dikatakan bersama sekolah. Jadi kami berasa bersyukur kerana sekolah kami dipilih. Dengan ada program ini saya melihat sendiri mereka diberi pendedahan tentang career atau kerjaya di bidang penyiaran ya dalam bidang TV atau radio ini. Pelbagai aktiviti menarik diadakan termasuk perkongsian kerjaya penyiaran oleh pengurus Sabah VFM serta kuis skor SPM serta cuba-cuba jadi penyampai berita radio yang mendapat sambutan hangat daripada pelajar. Bagi memperkasa golongan wanita di Sabah, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA akan menganjurkan beberapa program khusus untuk wanita di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC November depan. Pengarahnya Haslina Ismail memberitahu antara program tersebut ialah program J Wanita, program pemerkasaan NGO dan program Wanita Peka Undang-Undang. Program berlangsung pada 18, 20 dan 27 November. Lebih 3,000 orang dijangka menghadiri program berkenaan. Kita mengharapkan sebenarnya ia akan lebih banyak info-info dan juga maklumat terkini serta pembelajaran bagi wanita dalam usaha kita untuk memperkasakan wanita. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin di Istana Sri Kinabalu. JEHWA turut fokus membantu usahawan wanita terutama golongan ibu tunggal dan kurang berkemampuan. Ini termasuk menyediakan pelbagai latihan kemahiran dalam bidang keusahawanan menerusi kerjasama dengan kementerian dan agensi berkaitan. 2 pelajar asrama SMKA Tun Datuk Mustafa Kinarut selesai memberi keterangan dalam prosiding inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zahra Khairina Mahathir. Saksi kanak-kanak ke-24 dan ke-25 yang merupakan rakan sebilik Allahyarham menjelaskan bahawa Zahra dikenali sebagai pelajar ceria serta mempunyai hubungan baik dengan ibunya. Mereka turut memaklumkan bahawa Zahra tidak pernah menunjukkan tanda tekanan atau dibuli sepanjang pengetahuan mereka. Keterangan berlangsung secara tertutup di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan. Prosiding inquest bersambung hari ini dengan keterangan saksi kanak-kanak ke-26. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Firdaus Arasi Idris. Malaysia Madani, rakyat disantuni.